Assalamualaikum and hi, nama saya Nur Faizah binti Taha, pemegang kad matrik 286872. Assalamualaikum, nama saya Nurmanisa binti Roslan, nombor matrik 286918. Nama saya Farah Shazlina binti Muhammad Rashidi, nombor matrik 286928. Assalamualaikum, nama saya Kong Ilin, nombor matrik saya 286954. Seperti yang kita ketahui, Malaysia merupakan sebuah negara yang istimewa kerana mempunyai lebih daripada 80 jenis etnik. Namun, etnik majoriti di Malaysia ialah Melayu, Cina dan India. Setiap etnik ini mempunyai budaya yang tersendiri. Budaya dapat ditafsirkan sebagai perlakuan yang selalu dilakukan hasil diperoleh daripada proses belajar oleh sekumpulan masyarakat. Sejak 2 tahun yang lalu, seluruh dunia dilanda wabak COVID-19 sehinggakan Pertubuhan Kesihatan Dunia WHO mengisytiharkan pandemik. Pandemik dapat ditafsirkan sebagai sebuah penyakit yang menular dengan pantas ke seluruh pelosok dunia. Malaysia telah mengambil langkah awal untuk menangani penyakit ini dengan melaksanakan 4 fasa. Fasa yang pertama ialah PKP, fasa kedua ialah PKPD, ketiga ialah PKPB dan terakhir ialah PKPP. Sepanjang tempoh PKP dilaksanakan, banyak pihak yang terjejas. Bukan hanya masyarakat yang tidak mencukupi keperluan asas, tetapi pihak Barisan Hadapan juga yang kekurangan pakaian khas PPE yang digunakan untuk merawat pesakit COVID. Melihat kepada keadaan ini, ramai yang berasa simpati dan prihatin dengan memberikan bantuan kepada mereka. Prihatin dapat didefinisikan sebagai mengambil berat dan memberikan tumpuan terhadap sesuatu benda. Contohnya, pengasas pakaian jenama terkenal Bella Amara yang telah menghasilkan pakaian khas PPE untuk diberikan kepada petugas Barisan Hadapan. Dan tidak lupa juga kepada mereka yang telah mencetuskan idea untuk menggantung bendera putih di kawasan hadapan rumah jika menghadapi kesusahan dan perlu dibantu. Walaupun pandemik ini telah membuktikan bahawa Malaysia merupakan sebuah negara yang prihatin, namun masih terdapat segelintir individu yang menjadi punca penghalang terhadap pencapaian matlamat ini. Oleh itu, laporan ini dihasilkan untuk mengenal pasti punca-punca penghalang untuk negara Malaysia menjadi sebuah negara prihatin, mengenal pasti inisiatif-inisiatif yang diambil oleh kerajaan dalam mewujudkan semangat perpaduan antar kaum dan mengenal pasti faktor-faktor yang mendorong Malaysia menjadi sebuah negara prihatin. Untuk membendung wabak ini, Malaysia telah melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan bermula 18 Mac 2020. Pelbagai larangan telah dikeluarkan oleh pihak kerajaan seperti larangan aktiviti yang melibatkan perhimpunan orang ramai. Selain itu, institusi persekolahan juga telah ditutup dan dilaksanakan secara atas talian. Kemudian, beberapa kawasan di Malaysia telah diisytiharkan sebagai Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD berikutan peningkatan kes di kawasan tersebut bermula 23 Mac 2020. Pada tempoh itu, mereka yang berada di kawasan tersebut dilarang untuk keluar daripada rumah. Melihat kepada trend bilangan kes harian yang semakin menurun, kerajaan telah mengisytiharkan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB bermula 4 Mei 2020. Dalam pada tempoh ini, beberapa sektor ekonomi telah dibuka. Kemudian, melihat kepada bilangan kes harian yang semakin menurun dan kekal menurun, kerajaan berasa yakin untuk melaksanakan PKP iaitu Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan bermula 10 Jun 2020. Pada fasa ini, ia akan menjadi fasa pemulihan pada semua sektor setelah lama diberhentikan operasinya. Seterusnya ialah objektif kajian. Objektif kajian yang pertama ialah mengenal pasti punca-punca yang menjadi penghalang untuk negara Malaysia menjadi sebuah negara prihatin. Yang kedua ialah menghuraikan pelbagai inisiatif yang diambil oleh kerajaan dalam mewujudkan semangat perpaduan antar kaum. Dan yang terakhir ialah mengkaji faktor-faktor yang mendorong Malaysia menjadi negara prihatin. Terdapat beberapa punca penghalang Malaysia menjadi sebuah negara prihatin. Ianya termasuklah masyarakat yang mempunyai kurang penghayatan terhadap nilai-nilai moral, pengenalan sistem pendidikan sekolah vernakular dan kekurangan komunikasi sosial. Kekurangan penghayatan nilai-nilai moral menjadi satu cabaran yang perlu dihadapi oleh pihak kerajaan untuk membentuk sebuah negara prihatin. Hal ini kerana nilai-nilai moral adalah merupakan elemen yang sangat penting yang perlu diterapkan dalam masyarakat bagi mencapai matlamat tersebut. Kekurangan nilai moral dibuktikan apabila terdapat segelintir masyarakat lebih memilih untuk mempunyai kehidupan mereka sendiri tanpa mempedulikan dan menghiraukan orang lain yang berada di sekeliling mereka. Selain itu, pengenalan sistem pendidikan sekolah
vernakular turut menjadi penghalang. Penubuhan sekolah vernakular telah mewujudkan jurang perkauman yang luas dan ianya telah menyebabkan berlakunya perpecahan bangsa sehingga telah menjejaskan kualiti perpaduan dan keharmonian rakyat. Komunikasi sosial yang kurang juga telah menjadi salah satu punca. Kurangnya pencaburan dalam aktiviti sosial masyarakat telah mewujudkan sifat perkauman dan sekaligus menimbulkan salah faham serta ketidakpercayaan antara satu sama lain. Hal ini telah menjadikannya sebagai cabaran kerajaan untuk membentuk Malaysia menjadi sebuah negara prihatin. Antara inisiatif kerajaan memupuk perpaduan antara kaum pula ialah melalui dasar pendidikan, memperkenalkan dasar perpaduan negara dan mewujudkan dasar kebudayaan kebangsaan. Melalui dasar pendidikan, kerajaan telah menekankan dan menitik beratkan perkara berkaitan penggunaan bahasa kebangsaan sebagai bahasa pengantar di sekolah. Ianya bertujuan untuk membantu masyarakat mendalami bahasa Melayu dan berhubung antara satu sama lain menggunakan bahasa yang sama. Selain itu, kerajaan juga memperkenalkan dasar perpaduan negara yang bertujuan bagi mewujudkan jati diri, patriotik, toleransi, prihatin, saling menghormati dan bertanggungjawab dalam masyarakat agar membentuk identiti nasional. Ianya juga adalah merupakan usaha kerajaan bagi memacu negara Malaysia ke arah kemakmuran dan keamanan sejagat. Kerajaan juga mengambil inisiatif dengan mewujudkan dasar kebudayaan kebangsaan. Malaysia terdiri daripada kepelbagaian kaum dan kebudayaan masing-masing mengikut kaum. Oleh itu, sangat penting bagi kerajaan untuk menggalakkan masyarakat untuk memahami dan menghormati setiap kebudayaan dan kepercayaan kaum lain. Sifat menghormati kebudayaan kaum lain telah membantu pihak kerajaan memupuk perpaduan dan keharmonian dalam kalangan rakyat. Faktor yang mendorong Malaysia menjadi negara prihatin. Yang pertama sekali, kelemahan ekonomi Malaysia. Pelaksanaan PKP untuk menangani COVID-19 ini telah memberikan kesan buruk kepada ekonomi negara. Oleh itu, kerajaan melancarkan pakej rancangan ekonomi prihatin rakyat sebanyak 250 bilion. Seterusnya, kesusahan rakyat akibat pandemik. Kempen bendera putih telah dilancarkan untuk membantu golongan yang mengalami kesusahan. Ketiga, ancaman kesihatan rakyat akibat COVID-19. Bilangan kes yang bertambah telah membuatkan rakyat menjadi prihatin dengan mematuhi SOP yang telah ditetapkan. Antara SOP yang ditetapkan ialah memakai pelitup muka dan menjaga jarak 1 meter. Pada pendapat pengkaji, sikap prihatin harus diamalkan oleh setiap orang. Masyarakat yang prihatin melambangkan hubungan yang erat antara kaum. Pengaji juga akan menjaga hubungan silaturahim dengan bertegur sabar dengan jiran serta mengamalkan aktiviti kunjung-mengunjungi. Untuk menjadi sebuah negara yang prihatin, pihak kerajaan dan rakyat telah melakukan pelbagai langkah untuk merapatkan hubungan. Cadangan untuk memupuk sikap prihatin dalam kalangan rakyat Malaysia ialah menambah peruntukan bantuan untuk rakyat Malaysia, melaksanakan program khidmat masyarakat, menambah kemudahan awam untuk golongan warga emas dan OKU, menekankan tajuk prihatin dalam konteks pembelajaran dan pengajaran sekolah. Kesimpulannya, pandemik COVID-19 yang mencabar pada hari ini dapat menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara yang prihatin. Oleh itu, terdapat pelbagai usaha yang dilaksanakan oleh pihak kerajaan untuk membantu rakyat yang berada dalam kesusahan. Antara usaha pihak kerajaan ialah dengan memberikan bantuan dan modal kepada golongan yang terkesan semasa zaman COVID-19 ini. Antara bantuannya ialah bantuan prihatin nasional yang dapat membolehkan rakyat membeli barangan keperluan harian mereka dan juga untuk menjalankan perniagaan mereka secara kecil-kecilan. Cadangan yang diberikan juga perlu diambil perhatian oleh kerajaan supaya konsep Malaysia Prihatin ini berjaya dilaksanakan, seperti dengan menambah baik kemudahan awam untuk golongan warga emas dan OKU dan melaksanakan program khidmat masyarakat. Dengan melaksanakan cadangan ini, golongan OKU dan juga warga emas akan berasa keperluan dan kebajikan mereka terjaga. Dengan mengambil kira usaha dan cadangan yang dilaksanakan, Malaysia mampu menjadi sebagai sebuah negara yang harmoni dan prihatin terhadap rakyatnya. Justru itu dapat dirumuskan bahawa konsep Malaysia Prihatin ini berjaya dilaksanakan kerana dapat diterima baik oleh rakyat Malaysia.